Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nak tanya korang kat luar tu, korang ada laptop lama? Nak upgrade pakai SSD tak? Okay, so nak upgrade pakai SSD, sama ada nak beli SSD sendiri ataupun nak tukar terus dekat kedai. Kalau beli sendiri, nak pasang macam mana kan? Okay, so hari ni saya Faris dari Umbrella Tech nak share dengan korang macam mana nak pasang SSD pada laptop. Dan tutorial ni bukan untuk laptop Acer sahaja, tapi universal untuk kebanyakan jenis laptop yang dekat luar sana, yang rasanya semua orang pakai laptop macam ni lah. So, macam mana nak buat? Jom layan. Alright, so untuk bahagian pertama ni saya akan tunjukkan macam mana nak tukar SSD untuk laptop yang ada ruang SSD khas. Okay, ada kompartmen khas dia untuk SSD yang selalunya dengan RAM sekali lah. Okay, so kelebihan laptop yang ada ruang khas untuk SSD ni adalah korang senang nak tukar SSD dia, senang nak tukar RAM dia. Tapi keburukan dia adalah korang susah nak cuci laptop ni, susah nak buat dia punya maintenance lah. Nak tukar thermal paste payah, nak buang habuk pun susah. Nak buka laptop ni pun, nak tukar part komponen kat dalam dia pun agak susah sebenarnya. Ni tu dia punya advantage dan disadvantage untuk laptop yang ada ruang SSD khas ni. So untuk tutorial bahagian pertama ni saya akan tunjukkan pada laptop model Dell E-Machine. Ni laptop lama, masih pakai DDR2 lagi. Okey. Kalau korang tengok, nampak dia ada ruang khas dia untuk RAM dengan SSD. So untuk tukar SSD, untuk tukar RAM, just buka ruang ni saja, tak perlu buka laptop sepenuhnya. Okey, kau tengok skru-skru yang ada dekat sini, dekat kompartmen tu, just buka skru tu saja tanpa perlu buka skru-skru yang lain yang ada dekat laptop ni lah. Gunakan screwdriver dengan mata yang bersesuaian. Buka skru-skru yang ada dekat sini, ada 4 skru semua sekali. So buka skru pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dah habis buka skru, boleh cabut saja kompartmen ni. Dan ada model laptop yang skru ni tak cabut habis, jangan risau. Just buka saja kompartmen laptop ni, kau nampak ada SSD dengan RAM kat belah dalam dia. Okey. Yang ni SSD pula, hard disk. Maknanya yang kita akan replace ni lah, hard disk ni. Okey, cari tak dekat dia punya bracket ataupun bekas yang pegang hard disk ni, ada tak skru-skru yang korang perlu cabut. Okey, kalau skru yang 4 ni selalunya dia tak perlu cabut untuk keluarkan casing hard disk ni, bekas hard disk dia ni. Okay, untuk yang model ni tak ada skru, so kita just tarik saja. Nampak ada ruang sikit kat belakang ni, menunjukkan bahawa kita nak keluarkan dia, kita kena tarik dia ataupun tolaklah ke belakang. Okay, so dia ada kertas ni ataupun plastik ni, tarik saja. Okay, ni dia hard disk dia. So buka saja skru yang ada dekat casing dia ni untuk kita keluarkan hard disk. Skru ni tengoklah, kadang-kadang ada kat bawah, kadang-kadang ada kat tepi, bergantung pada model laptop. Okay, so bila dah habis buka casing ni, kita bawa keluar lah, letak ke tepi hard disk dan ambil lah SSD yang kita nak letak dalam laptop tadi. Untuk model ni saya pakai SSD ADATA SU650 ADATA Ultimate. Okay, kalau tak tahu position dia, tengok balik mata dia ni. Mata pula, dia punya soket ni, soket pada hard disk ni, pada SSD ni, korang tengok. Okay, pastikan bentuk dan dia ni satu panjang pada satu pendek yang ada pada laptop ni lah. Okay, tengok yang ni belah panjang dia, belah pendek dia belah mana. Okay, samakan dengan pastikan position SSD tu betul, tak terbalik. Okay, okay, kalau macam ni tengok, maknanya SSD dia position macam ni. Ni in case kalau korang terlupa lah macam mana kan, mana tahu dah buka lepas tu buat kerja lain ke, lupa pula macam mana nak buat kan. Macam mana nak pasang balik. Okay, so dah betul, skru balik. Gunakan skru yang dia bagi, yang memang standard ada tadi. Sebab saya skru antara hard disk internal untuk laptop dengan SSD ni, dia punya thread ataupun orang kata apa, alur dia tu sama je. So korang boleh pakai terus. Cuma jangan buat terlalu ketat lah, takut boleh patah, boleh crack sikit, boleh pecah sikit SSD ni. Okay, so masukkan balik dekat tempat dia. Betulkan balik position dia semua sekali. Pastikan soket tu, SSD tu masuk betul lah dekat dia punya soket. Kemudian pasang balik dia punya kompartmen ataupun penutup ni tadi. Skrukan balik, pastikan semua skru ada. Lepas
Walaupun skru ni tak penting sangat. Kalau hilang satu pun tak apa, tapi tak syok kan skru hilang satu. Alright, so skru balik semua-semua skru yang ada. Kalau ada 4, skru 4 macam biasalah. Jadi itu saja tutorial untuk tukar SSD pada laptop yang ada ruang storage khas. Kita ke video seterusnya untuk laptop yang tak ada ruang storage ni. Alright. Jadi untuk laptop yang tak ada ruang storage, saya akan gunakan, saya akan tunjukkan pada laptop Asus ni. Asus ya, bukan SNSV. Okey, kalau tengok memang tak ada ruang storage langsung kat bawah dia. Sama je. Dan untuk double confirmkan laptop yang jenis macam ni, keyboard dia akan sekalikan dengan body macam ni. Dia tak ada ruang khas untuk kita cabut keyboard saja, tak ada. Okey. So, macam biasalah, step pertama kita keluarkan semua skru yang ada melekat pada body. Dan kalau ada yang jenis boleh cabut bateri, silalah cabut bateri dia dulu. Dan untuk buka ni agak complicated lah sikit, sebab korang perlukan pry tools ataupun alat nak buka ni. Dan kalau tak ada pry tools, korang boleh pakai kad, apa-apa kad lah. Kad kredit ke, kad debit ke, tapi pastikan kad yang korang tak pakai lah, sebab dia akan rosak sikit nanti. Okey, jadi buka saja skru yang ada dekat laptop ni. Dan pastikan korang ingat dia punya size skru tu bila nak pasang nanti, sebab berkemungkinan ada skru yang panjang, ada skru yang pendek, ada skru besar, ada skru kecil. Okey. So dah habis buka semua skru, letakkan satu tempat. Okey. Dah pastikan ada setengah laptop yang akan ada skru untuk tempat CD ni tau. Dia punya skru dia dekat, sebab bawah tempat CD ni akan ada skru. Okey, so skru tempat CD ni area-area sini. Macam yang ni tak ada. Jadi maknanya tempat CD ni boleh tak perlu dicabut lah untuk kita buka casing dia ni. Okey, sebab kalau tak akan ada skru dekat sini yang akan pegang body ni, dan korang perlu buka dulu tempat CD tu. Buka skru yang bawah tempat CD tu baru boleh buka body dia. Okey. So untuk buka ni pula senang je. Korang ambil kad. Apa ni, macam kad ni cari point yang dah renggang sikit. Nampak macam ni. Kalau nak lagi senang, macam mana nak buka dia dengan lagi senang, korang buka dulu laptop ni. Okey, buka macam biasa lah. Okey, buka, support sikit kat tengah ni. Sebab sini ada skru dia, takut patah nanti. Support sikit situ. Dan macam tadi, congkel. Nampak tu ada ruang macam gap sikit kat sini. Ada ruang sikit kat sini. Korang boleh masuk kuku sikit ke. Okey. So pakailah kad korang tadi. Masukkan dekat celah tu. Lepas tu tarik je. Tarik je. Belah tengah ni selalunya tak kuat sangat dia punya klip. Belah hujung penjuru ni akan kuat sikit. Okay, so dah settle yang tu. Korang tengok dia punya cover belah atas ni dah boleh buka macam tu je. Tapi jangan tarik terus. Sebab bawah ni akan ada ribbon ataupun kabel. Selalunya kabel keyboard dan juga kabel mousepad. Kalau korang tarik, benda ni boleh putus. So kita cabut dulu kabel ni. Cuma nak cabut tu, ribbon ni ada dua jenis selalunya. Satu yang jenis lipat, satu yang jenis korang kena tolak. Okay, so sini saya zoom sikit bagi korang nampak macam mana kabel jenis lipat ni. Okay, zoom sikit. Okay, nampak. Ni jenis lipat, iaitu korang kena lipatkan dia ke atas. Nampak dia lipat ke atas. Boleh cabut kabel dia, boleh cabut ribbon dia. Yang ini pun sama. Okey, adjust sikit. Okey, lipat sikit kabel dia ke atas, tolak ke atas. Okey, kalau ruang tu sempit sangat boleh pakai pry tools ni. Pastikan yang tak tajam. Elakkan pakai screwdriver. Sebab screwdriver pun halus juga. Tapi ada setengah screwdriver yang tepi ni tajam. Rasa kebanyakan screwdriver pun memang tepi ni tajam. Takut korang rosakkan board tu pula. Okey, so kalau yang ni senang. Okey, pakai tangan dia, just cabut dia punya ribbon tu. Settle semua, bawa keluar je cover ni. Okey. So kenapa laptop yang ni senang? Sebab kalau korang tengok, kita dah buka ni, semua korang boleh access. Motherboard apa semua korang boleh access. Nak cuci kipas ke apa semua senang. Okey, so kita cabutlah hard disk ni. Nampak ada skru-skru yang ada pegang casing dia ni. Cabut skru tu. Alright. Tarik ke belakang macam tadi, sama je. Sebab dia ada ruang kat belakang dia. Just tarik saja. Macam ni skru dia kat tepi. Jadi bawa keluarlah skru-skru yang kat tepi hard disk asal ni. Dan letak skru setempat. Kemudian bawa keluarlah hard disk daripada dia punya casing. Okay. Alright. Jadi sekarang ni kita tinggal nak pasang SSD.
pasang saja dekat tempat casing tadi, casing hard disk tadi, dan gunakan skru sedia ada untuk skru balik semua skru yang sepatutnya dekat tempat masing-masing. Skru 1, skru 2, skru 3 dan juga skru 4. Dah habis skru, kita letak SSD dekat tempat asal dia, dekat tempat storage ni tadi. Masukkan betul-betul, masukkan pada soket dia, pastikan rapat, jangan terlonggar. Kemudian skru, kalau ada skru dekat sini, pastikan skru semula, takut SSD tercabut. Ya dah settle, kita pasang SSD, kita pasang semula ribbon, kabel-kabel dan juga dia punya cover belah atas ni. Okey, ni pasang mousepad, keyboard, casing ataupun cover belah atas ni dah letak elok-elok pada tempat dia. Tekan sikit pada keliling keliling cover ni supaya dia masuk rapat, tak ada jarak, tak renggang, sebab kalau lagi susah kita nak skru. Okey, dah habis tu, dah rapat semua, kita skru balik mana-mana skru yang perlu di-skru kan. Okey, macam tadi, macam saya pesan tadi, pastikan saiz skru semua sama, tak ada yang tempat panjang termasuk ke tempat pendek termasuk ke tempat panjang. Jadi sekian sahaja video ataupun tutorial pemasangan SSD pada laptop yang tak ada ruang storage khas, macam laptop Asus ni. Jadi selamat mencuba kepada mereka yang nak mencuba pasang SSD sendiri. Selamat maju jaya. Okey. Kalau anda rasakan video ni bermanfaat, berguna untuk anda, jangan lupa like, share dan subscribe supaya orang lain pun boleh belajar macam mana nak tukar SSD pada laptop mereka.